Okay. So saya nak kongsikan sedikit adik-adik. Okay, kadang-kadang ada orang dia macam kurang percaya. Maksudnya kalau mungkin non-Muslim kan. Sebab non-Muslim ni dia tak baca Al-Quran. So dia biasanya susah nak percaya. Kenapa babi ni Tuhan bagi orang Muslim, Allah ni tidak bagi orang Muslim ni makan. Okay, so dia biasanya lebih percaya kepada kajian sains, okay, yang dibukti secara sains baru dia nak percaya. Okay, tapi sebenarnya segala ilmu yang ada dekat dalam dunia ni, okay, berkaitan sains dan sebagainya, semua tu sebenarnya daripada ilmu Al-Quran. So Allah bagi kita akal untuk kita berfikir. Okay, kita sebagai manusia ni khalifah dekat muka bumi ni. So Allah bagi kita akal untuk kita berfikir. Kenapa? Kenapa Allah larang? Kenapa Allah suruh buat macam ni? Okay, so kita eager nak tahu, so kita akan buat kajian. So banyaklah kajian sains yang dilakukan tentang babi ni. Okay, so kalau adik boleh tengok ini daripada satu artikel, okay, yang berkaitan dengan dia kata scientific evidences that pig meat, ini pork yang kita belajar tadi, kalau untuk masakan tu pork, okay, is prohibited for human health. Kenapa? Inilah bukti-bukti saintifik yang mengatakan kenapa daging babi tu dilarang untuk kesihatan manusia. Okey, kalau saya boleh ringkaskan dari apa yang dikaji ni, okey, kalau kat sini dia kata dia mempunyai banyak bakteria, okey, toksin, okey, yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit, okey, seperti tuberculosis, ricinosis, okey, ini semua term medical lah, okey, yang saya pun kurang arif, okey, yang biasa kita nampak smallpox, influenza kan, influenza sesama, okey, dan sebagainya. So list dia tu panjang lah adik-adik, okey, so tapi kita nak buat kesimpulan, nak terangkan ke adik-adik, maksudnya dari segi saintifik pun telah dibuktikan bahawa daging babi ni, okey, kenapa daging babi ni dilarang ataupun tidak elok untuk kesihatan manusia. Okey, so ada seorang pakar kesihatan ni, nama dia Dr. Joseph Masola. Okey, dia orang terkenal di Amerika Syarikat. Dia ada buat kajian dia mendapati okey, daging babi boleh memberikan bahaya kepada kesihatan dalam pelbagai peringkat. Okey, so menurut kajian oleh Consumer Reports, 69% daripada sampel-sampel daging babi yang diuji ni mengandungi bakteria berbahaya, okey, yang boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Sebentar Puan Munirah, nampak macam ada yang angkat tangan lagi tu. Oh ya, banyak yang berminat nak tanya. Masya Allah. Selain daripada agama Islam, ada lagi ke agama lain yang melarang untuk makan babi? Alhamdulillah, good question actually. Okay, tetapi dalam perbincangan ni saya tak nak nyatakan maksudnya kita campurkan dengan agama lain, tapi melalui pembacaan saya, okey, agama seperti Kristian dan agama lain pun sebenarnya mereka mempunyai larangan dan tertulis di dalam kitab-kitab mereka tentang larangan memakan babi ni. Okey, tapi sebab kitab Bible tu yang saya baca, kitab Bible tu, okey, sebab kitab Bible ni kita tahu dia ada banyak version. Okey, ada banyak version, bukan macam kita Al-Quran. Kita Al-Quran kita itulah satu kitab kita yang kita percaya. Maksudnya orang dekat negara Arab ke, bahagian Eropah ke, itulah kitab yang satu. Tapi bagi Bible ni kitab dia ada a few version. Okey, tapi nak dinyatakan mengikut pembacaan saya, okey, agama-agama lain pun dan Bible terutamanya ada melarang. Okey, ada beberapa ayat dia di dalam kitab Bible yang melarang memakan daging babi. Secara jelas dinyatakan dalam kitab. So nanti kalau adik-adik nak tahu boleh dapat bimbingan daripada mak ayah. Okey, boleh carilah. Okey, ayat-ayat tu, tapi kita tak biasa baca kitab tu, mungkin kita takut terconfuse dan sebagainya. Tapi kalau dapat daripada sumber alim ulama yang kita percayai, so kita boleh tahulah. Tapi jawapan adik tadi, adakah dalam agama lain dilarang? Jawapannya ada. Okey, jawapannya ada. Terima kasih. Sama-sama. Adik-adik, so ini ada lagi satu, okey, clinical microbiology reviews pun menyatakan, okey, ada di sini ialah dinyatakan penemuan, okey, Trichinella ni, okey, dan Trichinella infections. Ini disebabkan oleh ada cacing. Inilah cacing lah, yang which requires two hosts in its life cycles. So dia jadikan manusia ni sebagai dia punya host dia.
So dia kata dekat sini, because human infections are usually acquired by eating pork infected with the encysted larva, this might have given rise to the mosaic, again Islamic traditions of avoiding pork. Okay, yang tulis ni ialah bukan orang Islam. So dia kata kat sini penemuan cacing ni di dalam daging babi ni, mungkin inilah sebab kenapa agama Islam ni melarang umat dia untuk makan daging babi. So maksudnya baru dijumpai. So ini pun dijumpai tadi saya katalah pada tahun 1800, sekitar tahun 1800 lah. So maksudnya baru dia, mungkin dia baru terfikir, maksud kajian yang dia buat ni baru terfikir, sebab ni lah umat Nabi Musa dan Islam, tradisi Islam ni melarang kita makan daging babi ni. Sebab ada banyak dia punya cacing, parasit yang merosakkan badan. So itu ialah dan ini satu lagi banyak kan sebenarnya. Saya bagi sikit je lah. Pork as a source of human parasitic infections. Ini pun tadi kita dah sebut banyak tentang parasit ni. So ini banyak lagi kajian lah yang mereka buat berkaitan dengan daging babi. So saya skip sikit dah adik-adik. So inilah kalau tengok berita ni pada tahun 2019. Kalau adik tengok berita ni, Chinese man hospitalized with 700 tapeworms in his brain after eating undercooked pork. So nak katakan adik-adik, orang ni seorang lelaki Cina masuk hospital dengan cacing pita sebanyak 700 cacing pita ada di otak dia selepas dia makan daging babi yang tidak dimasak tidak sempurna lah. Adik-adik, so nak katakan maksudnya memang bahaya lah. Bila kita konsumsi, kita makan daging babi, sebab tu Allah haramkan dia. So masa pun tak panjang lagi. Saya nak sharekan dengan adik-adik penyakit bawaan babi di Malaysia. Penyakit bawaan babi di Malaysia. Sekejap ya. Adik-adik boleh tengok video ni. Anggota tentera dikerah kubur besar dikali dan Kiza ditolak dan ditembak. Dengar jelas. Kes coronavirus di Wuhan, China telah menjadi mimpi ngeri bagi seluruh penduduk dunia. Malaysia sekarang ini berada dalam langkah berjaga-jaga dalam mengatasi virus ini. Namun harus sentiasa diingatkan agar rakyat Malaysia tidak mencetuskan panik dan menyebarkan berita palsu. Dulu, Malaysia pun pernah dilanda wabak Nipah virus berasal dari negara kita dan masa itu merupakan antara virus yang paling berbahaya. Tetapi muncullah pihak kesihatan awam berjaya menangani wabak ini. Wabak misteri ini menyebabkan 265 kes keradangan otak dilaporkan dengan 105 kematian. Industri penternakan babi yang bernilai berbilion ringgit lumpuh serta-merta. Pada tahun 1998, virus Nipah ini muncul, namun demikian pada masa tersebut kerajaan menyangkakan ianya virus JE. Virus JE ialah penyakit bawaan nyamuk yang menyebabkan berlaku kematian dan pihak berkuasa terus menerus melakukan semburan nyamuk. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian dua orang doktor. Dua orang doktor tersebut adalah pelajar PhD Dr. Chua Kolbe dan Dr. Chong Tin Tan yang menyedari virus tersebut tidak menyerang orang Muslim, jadi sudah pastinya bukan penyakit bawaan nyamuk. Perkara itu dimaklumkan kepada penyedia PhD yang mana seorang profesor, namun tidak diendahkan. Malahan pihak berkuasa iaitu kerajaan juga tidak mempercayainya dan menegaskan ianya penyakit bawaan nyamuk iaitu virus JE. Dalam masa yang sama, kes kematian terus meningkat. Puas Dr. Chua dan Dr. Tan meyakinkan tetapi tidak dipedulikan oleh pihak kerajaan. Seorang demi seorang tumbang dan mati. Pemuda yang sihat sejahtera keesokannya pengsan dengan otak yang bengkak. Tidak boleh bergerak, tidak boleh bercakap. Tiada apa yang boleh dilakukan. Tiada ubat, tiada vaksin. Separuh daripada pesakit meninggal dunia.
Dr. Chua seorang doktor yang penuh rasa bertanggungjawab terhadap negara meyakinkan Profesor beliau untuk dihantar ke pusat kawalan penyakit di United States untuk menyelidik penyakit bawaan nyamuk tersebut. Namun sebenarnya Dr. Chua menyeluduk virus Nipah yang disimpan di dalam bagasi beliau untuk dikaji di sana. Beliau terpaksa melanggar semua prosedur yang ada di dalam keselamatan negara tercinta. Sejurus tiba akan terus dilakukan dengan segera untuk mengenal pasti virus sebenar yang menyerang manusia di Malaysia. Di bawah mikroskop Centers of Disease Control (CDC), keputusan yang diterima seperti dijangka oleh Dr. Chua dan Dr. Tan, yang mana virus tersebut bukanlah virus bawaan nyamuk iaitu JE, tetapi virus tersebut bawaan khinzir. Dr. Chua terus berhubung dengan pihak berkuasa Malaysia dan memaklumkan perkara tersebut. Dr. Chua meminta kerajaan berhenti menyembur nyamuk dan menghapuskan khinzir dengan kadar segera. Kerajaan Malaysia tidak menunggu lagi. Anggota tentera dikerah, kubur besar digali dan khinzir ditolak dan ditembak. Lebih 1 juta ekor khinzir dihapuskan dan ianya berkesan. Virus Nipah yang menjadi ketakutan rakyat Malaysia terus hilang. Wabak ini telah mengubah lanskap ladang-ladang khinzir menjadi lebih terurus dan bersih. Ia mengambil masa lebih dari 10 tahun untuk mengesan punca berlakunya semua ini. Tetapi akhirnya, saintis menyedari bahawa babi telah mendapat virus Nipah daripada kelawar dan akhirnya ladang-ladang babi ini telah menjadi hilang virus. Sejurus selepas itu, Dr. Chua dan Dr. Tan apabila pulang ke Malaysia, mereka telah menerima anugerah Merdeka dan anugerah Sains Mahathir. Kesimpulannya, kejadian penyebaran virus ini telah menjadi ancaman bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Seperti yang berlaku sekarang, sebagai rakyat Malaysia, kita sangat prihatin terhadap apa yang berlaku di negara China. Kita mendoakan negara kita Malaysia dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bencana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Okey adik-adik, itulah tadi satu perkongsian tentang virus Nipah ni pada tahun 1998 yang telah menyerang Malaysia lah pada ketika tu. Okey. Saya rasa adik-adik ada tak lagi masa tu? Dah lahir ke belum? Belum. Belum lahir. Belum. Okey, tak apa, adik-adik muda lagi. Alhamdulillah, tak apa. Maksudnya kita belajar daripada sejarah. Belajar daripada sejarah apa yang dah berlaku pada negara Malaysia lah pada ketika itu. Okay, semoga kita Ini dah pernah kena, ini dah pernah dengar 998 ni virus Nipah. ya. Semoga kita dapatlah sesuatu daripada perkara yang dah berlaku ni lah. Mungkin dapat pengajaran daripada situ. Okey adik-adik, tadi saya ada mention kan, tentang bila kita sebut tentang binatang yang diharamkan dalam Islam ni, iaitu babi, anjing kan, dia sangat berkaitan dengan sertu dan samak. Okey, adik-adik pernah dengar tak perkataan sertu dan samak ni? Nah. Alhamdulillah. Allah adik-adik tak dengar. itu saya tak pernah dengar. Okey adik-adik, kita sebagai orang Islam kita perlu tahu. Sebab manalah tahu tiba-tiba adik-adik terpegang ke binatang-binatang yang haram ni. Mungkin adik-adik adalah ilmu kan, bagaimana nak buat, nak menyucikan tempat yang dah terkena najis tu nak buat macam mana. Okey adik-adik, sertu dan samak tu ialah dua perkara yang berbeza. Okey, yang mana proses sertu ni ialah proses menyucikan sesuatu daripada najis mughallazah, yakni najis berat seperti anjing, babi dan keturunannya. Okey, so proses sertu ni kena lakukan, perlu dilakukan jika sesuatu bahan tu telah dijilat, atau disentuh najis berat. So macam mana nak sucikan, macam mana nak bersihkan? 7 kali air tanah, 1 air bersih. Masya Allah, sangat betul. Okey, sangat pandai. Okey, so bahan berkenaan hendaklah disertu dengan basuhan sebanyak 7 kali, yang mana salah satu daripada basuhan tu ialah menggunakan air tanah. Okey, so berbeza pula dengan samak.
Okey, tadi sertu ni sama. Okey, sama pula ialah satu perbuatan menyucikan sesuatu daripada kulit binatang dengan menggunakan bahan kesat. Okey, seperti pasir dan sebagainya. Okey, so samak ni kebiasaannya digunakan untuk samak kulit. Okey, bagi keluarkan daging yang terlekat pada kulit haiwan yang kita nak gunakan tu lah. So itu samak. So ada kan adik-adik dah tahu sekarang ni. Proses sertu, proses samak. So kalau ada najis mughalazah kita perlu buat proses sertu lah. Okey. Okey adik-adik, soalan kat sini. Kenapa perlu air tanah? Kenapa dalam 7 bahagian air tu ada satu air tanah? Sebab tanah bahan yang boleh menyetelekan mikroorganisma. Masya Allah, pandai baca daripada slide saya, betul tak? Okey, so adik-adik, kenapa perlu tanah? Sebab tanah ni dia adalah satu bahan untuk menyucikan atau boleh menghilangkan mikroorganisma. Itu sebab tu kita perlukan tanah ni lah. Okey, kena perlu ada bahagian tanah. Dia kata malah menurut beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa pakar sains, iaitu satu sampel air yang telah dicuci dengan air biasa dan satu sampel air yang telah dicuci dengan air tanah dan air mutlak. Okey. So hasil kajian ni mendapati bahawa sampel yang dicuci dengan air tanah adalah lebih bersih berbanding dengan yang kita cuci dengan air biasa saja. Okey. So hasil penelitian, kalau tengok bawah mikroskop ditunjukkan bahawa peratus bakteria masih banyak dalam sampel yang digunakan cuci dengan air mutlak saja, air saja berbanding dengan yang digunakan dengan air tanah. Maksudnya air tanah ni sangat bagus kalau kita nak cuci benda-benda yang najis mughalazah ni tadi, sebab dia akan menghilangkan mikroorganisma ataupun bakteria yang terdapat pada bahan tersebutlah, bahan yang dah terkena najis tadi. So dalam ayat Quran ni pun ada dinyatakan lah, tapi saya tak letakkan di sini kenapa dia Allah ni beritahu kalau najis, so kita kena cuci dengan 7 air, satu ialah menggunakan air tanah lah. Okey adik-adik. Okey, itu bahagian sertu dan samak. Saya harap adik-adik dah ada pengetahuan. Okey, apa sertu, apa samak. Okey. So sekarang ni saya nak bawakan adik-adik kepada sirah berkaitan dengan babi. Okey, sirah ni apa? Adik-adik tahu tak sirah ni? Sejarah. Pandailah peserta ni semua. Masya Allah, Allah tabarakallah, memang hebat-hebat belakangnya. Okey. So sirah ni ialah sejarah berkaitan dengan babi. So adik-adik dekat dalam pada umat Nabi Musa juga ada Allah turunkan yang mana berkaitan dengan babi ni, ada manusia yang telah disumpah menjadi babi. Kalau ikut ayat Al-Quran ni, kalau adik-adik, sebab tu adik-adik kita jadi orang Islam ni, kita kena selalu baca Al-Quran. Baca tafsir, kerana dekat dalam Al-Quran ni banyak sangat ilmu dunia ni semua berasal daripada Al-Quran yang Allah turunkan untuk mengajar kita lah. So kalau tengok daripada surah Al-Ma'idah ayat 60, dia kata mafhumnya katakanlah, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah taghut. Menyembah taghut ni maksudnya menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Maksudnya adik-adik ada dulu umat Nabi yang terdahulu yang telah disumpah menjadi kera dan babi ni disebabkan kebukaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita sebagai umat hari ini menjadikan pedoman lah tentang apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, menjadi pedoman untuk kita supaya kita tak jadi seperti itu. Sebab tu Allah beritakan dalam Al-Quran ni. Okey, so adik-adik nak saya nak tanya. Okey. Saya ada baca dekat keterangan ayat Al-Quran saya, dia kata ada setengah orang pendapat dia yang perbuatan orang-orang tu seperti kera dengan babi. Tapi ayat yang lain tu pendapat dia jadi kera dengan babi.
So itu ada, kalau untuk ayat Al-Quran ni adik, kita tak boleh kita buat assumption kita sendiri. Kita kena berdasarkan pendapat daripada ulama-ulama yang terdahulu, yang lebih alim daripada kita yang mengkaji kitab Al-Quran ni. Ustazah, pendapat ulama. Pendapat ulama. So adik-adik boleh nanti boleh bacalah, dia biasa banyak perbahasan ataupun perbincangan yang tentang perkara itulah. Tapi nak katakan adik-adik, maksudnya jika pada zaman dahulu ada yang disumpah, maksudnya kalau adik cakap tadi, ulama kata mungkin ada perbahasan daripada situ, ada yang dia jadi babi betul, ada yang sifatnya seperti kera dan babi, wallahu alam. Itu nanti kita kena tengoklah perbahasan daripada ulama-ulama yang terdahulu tu tentang ayat ni. Okey adik? Okey, terima kasih. Okay, very good. Okey, so adik-adik nak ceritakan tentang pengaruh media. Saya letak dekat sini pengaruh media ni apa. Okey, sebab adik-adik sekarang ni, adik-adik kita ni kan kat dalam dunia ni semuanya di hujung jari. Betul tak? Maksudnya adik-adik boleh, kalau ada internet tu adik-adik boleh tengok macam-macam. Adik boleh nak segala maklumat, apa-apa yang semua adik nak tahu semua ada yang boleh adik capai. So contohnya katalah dulu kalau jadi kanak-kanak kan kita duk tengok cerita-cerita, sebab itulah kalau bagi non-Muslim mereka mengangkat babi ni sebagai satu yang suci, sebab yang biasa mereka makan. Sebab tu adanya cerita-cerita seperti Peppa Pig dan sebagainya. Kalau tengok cerita pernah tengok tak cerita Sing? Sing tu ada tentang menyanyi lah. Ada ni. Satu karakter dia juga ada ialah babi. Ya, saya tengok ada iklan ni. So adik-adik nak katakan kat situ, maksudnya dekat media ni ada banyak pengaruh kepada kita. Betul tak? Betul. Okey, so contohnya adik-adik saya pernah baca lah ada kalangan remaja ni, sebab dia selalu tengok cerita Korea. Okey, dekat dalam cerita Korea ni ada banyak dia punya scene-scene dia. Mereka ni makan daging babi. So menyebabkan ada ramai remaja ni yang teringin nak makan daging babi. Katalah kalau ikut dalam bercerita tu daging yang sedap dan sebagainya. Tapi adik-adik, itulah saya nak beritahu dekat sini, maksudnya apa yang adik-adik cari, apa yang adik-adik dengar di internet, ataupun yang kita biasa tengok cerita-cerita tu, maksudnya adik-adik boleh anggap sebagai hiburan ataupun tidak meletakkannya di dalam hati. Maksudnya tidak mahu mencontohi benda-benda yang Allah larang. So kalau tengok cerita Korea boleh, tapi kita ambil yang baik-baik sahaja. Contohnya kalau masuk internet, sebenarnya apa-apa perkara kalau kita memandang dia baik, maksudnya kalau adik cari yang baik kat dalam internet, so insya-Allah adik akan jumpa perkara yang baik-baik sahaja. Tapi kalau adik-adik cari benda-benda yang buruk, sudah pasti memang adik akan dapat perkara-perkara yang buruk tu lah. Maksudnya nak kata kita ni, adik-adik saya, kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu, mantapkan iman kita supaya kita tidak terpengaruh kepada apa-apa juga anasir yang buruk daripada media, baik daripada persekitaran dan sebagainya. Kita tetap menjadi seorang Muslim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik jadilah seperti ikan seperti ikan di air masin. Walaupun airnya masin, tetapi bila dimakan tetap isinya manis. Maksudnya nak kata walau macam mana pun teruk keadaan kita punya sekitar tu, environment kita dengan kawan-kawan yang teruk, dengan kita punya media yang sebagai banyak benda yang tak elok ni, tapi sebab kita ada jati diri yang kuat, iaitu kita seorang Muslim yang baik, yang baca Al-Quran, yang patuh pada agama, so insya-Allah adik-adik akan selamat dunia dan akhirat. Okey, so adik-adik dekat sini ini saya sertakan sajalah, tambahan. Sebenarnya dalam Al-Quran ada lagi surah yang menyatakan pengharaman daging khinzir ni lagi. Saya sebab nak beritahu saja, dekat dalam Al-Quran tu ada 4 tempat yang mana Allah nyatakan pengharaman tentang daging khinzir. So bila ada 4 tempat banyak kali dicakap, maksudnya benda ni memang betul-betul yang kita kena ambil tahu, yang kita perlu betul-betul kena ikuti. So dia ialah dari surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat yang ke-3. Dan ayat ke-4 pun lah ada satu surah lagi pada surah An-Nahlu, pada surah yang ke-16 ayat 100
15. So dinyatakan kat sini daging babi, pengharaman daging babi. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey adik-adik, saya rasa kita dah sampai dekat penghujung perkongsian saya. Okey, apa yang kita boleh simpulkan kat sini adik-adik? Kenapa babi ini diharamkan di dalam Islam? Okey, sebab satunya ialah sebab babi yang diharamkan ni sebenarnya merupakan ujian kepada manusia. Allah nak tengok manusia ni ikut ataupun tidak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan satu lagi ialah sebagai pengajaran untuk kita agar tidak menjadi seperti babi. Okey, yang mana tadi kita dah tengok tadi sifat babi tu rakus, suka benda-benda yang kotor. Okey, makan najis dan sebagainya. So supaya kita tidak suka benda-benda yang kotor, hati kita bersih, kita hanya suka benda-benda yang bersih. Supaya kita jadi umat Islam yang benar-benar bersih. Okey, yang seperti mana yang Allah tuntut. Okey, semoga kita pun bahagia dunia dan akhirat lah. Okey, saya rasa setakat itu dulu saya punya perkongsian. Okey, ada apa-apa soalan lain tak? Okey adik-adik, ada apa-apa soalan lain sebelum saya akhiri saya punya perkongsian pada hari ini? Tak ada. Okey. So adik-adik nanti akan diberi, link saya nak beritahu, akan diberi link quiz. Saya rasa ada moderator mungkin dah letak link quiz. Nanti moderator akan letak link quiz, ada letak kat atas ni ke? So adik-adik boleh jawab quiz supaya kita ada hadiah. Saya dah mention tadi, kita ada 7 lah, 7 buku beserta hadiah iringan yang lain. Supaya adik-adik dapat, kalau yang bertuah insya-Allah akan dapat buku ni lah, ada 7 hadiah lah untuk kita sharekan kepada bagi kepada pemenang-pemenang yang bertuah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian pada saya pada hari ini. So semoga adik-adik dapat manfaat. Saya pun dan kawan-kawan yang lain pun yang mendengarkan pendengar pun dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Supaya kita dilengkapkan dengan ilmu, supaya kita jadi umat Islam yang sebenarnya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Munirah atas perkongsian pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa saya dah letakkan dekat bahagian chatting untuk borang kehadiran. So minta adik-adik untuk isi borang kehadiran. Kemudian ada link quiz, quiz untuk slot 2 pada hari ini. So adik-adik nak hadiah kan? Seronok nanti dapat ensiklopedia tentang haiwan, binatang-binatang. Dari situ adik-adik akan dapat lebih lagi ilmu mengenai serangga, haiwan, binatang-binatang yang dicipta oleh Allah. Seronok kan? Kita dengar perkongsian tentang babi pada hari ini. Seronok ke tidak? Seronok sangat. Banyak sangat ilmu yang kita dapat. Lepas ni kita janganlah benci. Dia pun makhluk Allah. Dia pun makhluk Allah, jadinya kita kena sayang, kita kena menghormati antara satu sama lain. So mungkin perkongsian kita pada hari ini, mungkin adik-adik ada yang kita rasa macam alah, kita tak akan terpegang, kita tak akan termakan, kita rasa macam tu. Tapi kita tak tahu satu hari nanti bila kita dah besar, kita yang akan pilih makanan apa yang kita nak makan. Bila kita travel, kita berjalan pergi tempat lain, pergi luar negara, masa tu dah tak ada dah simbol-simbol halal ni. So kita bergantung dengan ingredient, bahan-bahan dekat makanan yang ada tu. Dari situ mungkin bila kita ada ilmu
tentang apa yang penceramah kita dah kongsikan pada hari ini, kita bolehlah nak elakkan daripada makan benda-benda haram ni. Okay? Alright. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Seronok kan? Seronok. Okay. So kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Semoga adik-adik semua diberkati, semoga program kita pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sudahi program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey adik-adik, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.